bertemu lagi sambungan daripada tajuk pembentukan Malaysia. Tajuk yang sangat menarik. Jadi bila kita tahu tentang pembentukan Malaysia ini, semangat patriotik kita sangat tinggi. Baik, jom kita tengok bersama dengan cikgu. Pada hari ini kita nak sambung tajuk kita 5.2 perkembangan idea, satu tu dan usaha. Apa yang kita buat untuk membentuk Malaysia. Idea siapa? Dalam 5.1 kita telah belajar tentang idea Tunku Abdul Rahman. Dia tidak berkesorangan. Ada lagi idea-idea lain yang dikemukakan. Ini pelajar kena ingat betul-betul. Sebab tokoh ini berbeza-beza. Sebab idea daripada pegawai British ni, kalau kita tengok satu persatu. Satu ialah Lord Brassey. Beliau ini, kalau Tunku Abdul Rahman, dia mencadangkan tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei. Lord Brassey ni, dia mencadangkan Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan Negeri Selat. Negeri Selat ni Singapura lah. Yang tak ada di sini ialah, kita letak di sini. Yang tak ada ialah Brunei. Yang tak ada kalau kita tengok tajuk sebelum ini ialah untuk pentadbiran dan ekonomi. Sama. Pada pandangan beliau ini, kalau digabungkan ini, potensi ekonomi itu akan semakin baik. Itu kalau soalan tanya, kenapa nak gabungkan empat ini? Negeri Selat ni ada 3 kan? Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Okey. Namun begitu, ini tahun 1887. Penjajahan Pangkor 1874. Selepas Persekutuan Tanah Melayu, kita pun dah pilihan raya pada waktu itu. Tamat dah Perang Dunia Kedua. Seorang tokoh namanya Sir Malcolm Macd. Macd lah kita sebut ni, MacDonald. Beliau ini tadi pengarah, yang ini adalah Governor British. Baik. Tujuannya sama. Tunku pentadbiran ekonomi, Brassey ekonomi. Dia ini tujuannya ialah untuk entiti politik, untuk politik British itu sendiri dan ekonomi. Dan dia ada yang ketiga tu. 1, 2, dekolonisasi, bermaksud nanti kita akan belajar negara-negara besar, negara-negara kecil, berkaitan dengan kemerdekaan. Nanti cikgu akan bagi maksud dekolonisasi. Baik. Beliau ni telah bincang dengan Datuk On. Masa itu Datuk On belum keluar lagi daripada UMNO. Nak menggabungkan siapa? Baik, kita tengok. Tanah Melayu wajib. Singapura. Wilayah Borneo. Borneo ni termasuklah Sabah dan Sarawak. Yang tak ada ni apa? Yang tak ada sama macam tadi, dia tidak memasukkan Brunei. Dan setahun selepas itu, Sir Garrett Templar pula mencadangkan 52 ni. Tahun beza je. Dia ni Pesuruhjaya Tinggi British. Dia minta penggabungan ini disegerakan. Kalau soalan tanya, kenapa nak disegerakan? Atas tujuan keselamatan. Pada waktu itu kan kita ni masih di bawah pengaruh komunis. Ini soalan tanya. Keselamatan ni apa cikgu? Keselamatan cikgu letak di sini ialah komunis. Baru nak sembunyi tentang dekolonisasi, dah ada dekolonisasi situ. Maksudnya dah berkaitan dengan kerajaan sendiri. Kita bagi kemerdekaan kepada negara-negara kecil. Kalau soalan tanya, keselamatan itu dari segi apa? Keselamatan ialah dari segi ancaman komunis pada waktu itu yang kuat di Sarawak, yang ada di Singapura, Barisan Sosialis. Jadi, sudah tentulah cadangan ini dipersetujui lah. Sebab untuk mereka juga, ekonomi, politik dan pentadbiran pada waktu itu. Dan pada tahun 8 tahun, 3 tahun sebelum mereka, ini kita nampak seorang lagi. Nak sebut mempayah ni, Sir Geoffroy Tory.
Geoffroy Tory. Tingkatan 5 tak ada ni. Dalam tingkatan 5 tak ada. KBSM dia mencadangkan Singapura dan Tanah Melayu. Tu sebab kita kena bezakan keempat-empat ni. Yang ni senang. Sebab sama. Yang ini, kalau kita tengok, dia tak ada negara. Diminta disegerakan. Kalau soalan, apakah peranan Sir Garrett Templar dalam pembentukan Malaysia? Tujuan penggabungan segera. Kalau Tory, dia kata apa? Singapura dan Tanah Melayu digabungkan sama juga macam yang lain atas sebab ekonomi pada waktu itu. Sebab Singapura merupakan pelabuhan bebas. Itu sebab kalau soalan tanya, cuba tengok di bawah ni, mengapa pegawai British nak menggabungkan Tanah Melayu dengan Singapura? Ekonomi, politik, pentadbiran. Itu kita nampak. Ekonomi, keselamatan, cikgu letak situ di sini kita nampak dah ni, dari segi politik, dari segi dekolonisasi. Jelas Yang ini pelajar kena banyak baca bila kita buat latihan secara berterusan. Itu ialah daripada pandangan tokoh Inggeris. Dalam 5.1 Tunku Abdul Rahman. Pada itu, ada juga idea sedikit, idea-idea tentang penyatuan alam Melayu ini daripada Penduduk Tempatan. Kalau kita tengok tahun 1906, kita nampak pada waktu itu sudah ada gesaan tentang penyatuan raja dan orang Melayu. Itu sebab kita nampak ada Melayu Raya. Ada kaum muda yang cuba memperkenalkan idea ini, kita nampak kan. Lepas itu ada Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Ini pengasas parti PAS ni. Banyak parti. Ini cikgu kata konsep Melayu Raya. Pada tahun 1938, idea ini, dia berkaitan dengan kesatuan Melayu muda. Siapa tokoh dia? Tengok 4 ni, pelajar tolong ingat, tolong hafal. Ibrahim Haji Yaakob, Harun Abdul Rashid, Ahmad Bustamam, Ishaq Haji Muhammad dan Dr. Burhanuddin. Kalau soalan tanya, apa itu Melayu Raya? Dia nak menggabungkan tanah Melayu ini bukan dengan Singapura, bukan dengan Sabah Sarawak, dengan tanah Melayu dan Indonesia. Tapi kalau soalan tanya pula, kenapa gagal? Gagal apabila Soekarno menaiki tahta sebagai presiden dan mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia, dan kemerdekaan itu tanpa memasukkan ataupun melibatkan tanah Melayu. Berakhirlah. Dan itu kita nampak tahun 1955 Tunku Abdul Rahman cadangkan. Ini ulang 5.1 ulang. Kita dah belajar. 58 tokoh Sabah, Datuk Mustafa, Datuk Harun, dia cadangkan agar Sabah ini bergabung dengan tanah Melayu. Tahun 60 sekali lagi Tunku Abdul Rahman memaklumkan Lord Perth, macam Australia pula. Lord Perth ni minat menggabungkan apa yang dicadangkan tadi, Sarawak, Sabah, Brunei, Singapura dan pada waktu itu kita nampak asas-asas, nampak macam sukar bab ini sebab dia banyak fakta, tapi fakta ini berkait-kait sebab siapa yang mencadang Melayu Raya. 3 ini kalau kita tahu pelajar, kita nampaklah berkaitan dengan itu. Banyak lagi ni. Dan muka surat yang terakhir, kenapa nak buat? Rasional dia. Satu ialah keselamatan. Kenapa nak bergabung? Cikgu dah bagi tahu tadi, ialah adanya ancaman komunis. Fakta. Saya letak warna hijau sebagai huraian. Menggugat keselamatan Persekutuan Tanah Melayu. Dan Singapura dianggap sebagai pusat kegiatan komunis. Jadi dengan penggabungan ini, dia dapat apa? Ini inferan dia ni. Membendung ancaman komunis di Singapura. Bukan di Singapura saja, di Sarawak pun kuat. Sebab di Sarawak ini, ancaman komunis ini melalui satu gerakan CO.
Clandestine Communist Organisation. Jadi kalau kita gabungkan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak, kuatlah. Itu yang pertama. Yang kedua, fakta yang kedua ialah dia dapat menseimbangkan komposisi penduduk. Apa uraian kita nak ambil di sini? Kalau Singapura dalam persekutuan ini akan mewujudkan tak seimbang, dua negara je. Sebab dia ada dua kaum saja. Jadi dengan penggabungan Sabah dan Sarawak, Brunei, dia akan seimbangkan komposisi antara kaum. Sebab kaum utama di Sarawak, Sabah, Brunei ialah Melayu dan masyarakat terbumi. Okey. Yang ketiga ialah tentang warna biru. Sebagai fakta kita, kemerdekaan lebih cepatkan. Bila kita aman, cepatlah merdeka. Kerana kita ini melaksanakan ataupun merealisasikan rancangan dekolonisasi ke arah kemerdekaan negara-negara kecil dan membantu kemerdekaan wilayah Borneo, terutamanya Sarawak dan Sabah. Dah tentu kita nampak nanti penduduk Sabah dan Sarawak menyokong sebab kita memberi kemerdekaan pada mereka, negara tersebut. Dan yang terakhir, pembangunan wilayah. Maksudnya dari segi ekonomi, kalau kita bergabung, taraf hidup pribumi ini akan lebih baik. Dari segi ekonomi, sosial, politik. Maksudnya senang cerita, dia mempercepatkan pembangunan. Kita sedia maklum pada waktu itu. Jadi secara tak langsung, dengan empat faktor ini, maka next kita akan belajar tentang apa usaha-usaha yang dibuat. Sebab sudah tentu perkara yang baik ini akan mendapat tentangan. Dan kita tengok kesimpulannya ialah kita nampak di sini ketika pemimpin kita berfikiran jauh, pandang ke depan dan berjaya mengekang anarki komunis, dan ia akan mewujudkan keamanan serantau. Ya, pelajar. Itu sebab bila kita baca, tak banyak pun kita nak baca. Lebih kurang dalam 3 muka surat, 51 muka surat kita dapat memahami tentang pembentukan Malaysia. Okey. Setia di rumah belajar dalam bentuk PDPR. Tak lama lagi kita akan bersemuka insya-Allah pada bulan April, terus bersama dengan Santai Sejarah SPM.